Bertemu lagi kita semula. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam penuh kasih sayang dari cikgu untuk semua murid cikgu yang berada di luar sana. Apa khabar kamu semua? Cikgu sentiasa mendoakan kamu agar berada dalam keadaan yang sihat. Baiklah, pada hari ini bertemu kita lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Baiklah, sebelum kita belajar, silalah ambil buku teks Bahasa Melayu tahun 6 dan buka pada muka surat 169. Baiklah, apakah aktiviti kita pada hari ini bersama cikgu? Pada hari ini, cikgu akan mengajar kamu menulis, iaitu membina karangan dengan tajuk Ikan Patin Mengubah Hidupku. Ada dua format karangan dengan tajuk Ikan Patin Mengubah Hidupku akan kita bina pada hari ini, iaitu menulis karangan yang pertama, jenis autobiografi, dan yang kedua, surat tidak rasmi. Yang mana kedua-dua jenis format ini iaitu autobiografi dan surat tidak rasmi akan kita buat berdasarkan gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan gambar 4 yang diberikan kepada kita. Dan untuk pendahuluan bagi karangan jenis autobiografi ini, kita diberikan pendahuluan dengan 2 ayat. Kemudian kita akan menyambung dengan menggunakan gambar-gambar yang diberikan kepada kita. Melalui gambar itu, kita tukar maklumat ke dalam bentuk karangan jenis autobiografi. Dan manakala yang kedua, kiriman surat tidak rasmi, kita diberikan ucapan pendahuluan. Yang mana melalui ucapan ini nanti, seperti karangan jenis autobiografi, kita juga akan memindahkan maklumat yang terdapat pada gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan gambar 4 ke dalam bentuk karangan surat tidak rasmi. Adakah kamu bersedia bersama cikgu? Ya, jika sudah bersedia, mari bersama-sama cikgu kita lihat dengan teliti gambar dan mengupas maklumat yang terkandung dalam gambar 1. Yang mana gambar 1, lelaki ini diberikan nama Pak Cik Tan. Okay, dan keluarganya, ini anaknya, ingin memohon bantuan bagi memulakan projek penternakan ikan patin, dan permohonan mereka itu mendapat reaksi dari pihak yang berwajib. Gambar yang kedua maklumatnya, setelah bantuan berjaya mereka perolehi, Pak Cik Tan mengupah beberapa orang pekerja untuk membina kolam berdekatan tanah yang terdapat berhadapan dengan rumahnya. Berhampiranlah maksud cikgu dengan rumahnya. Gambar yang ketiga pula menunjukkan Pak Cik Tan memberi ikan patin yang mereka pelihara di dalam kolam tersebut makan, manakala 2 orang pekerjanya bertungkus-lumus menjala untuk menangkap ikan patin yang sudah pun besar bagi pasaran. Dan yang keempat, kita kena fikirkan apakah maklumat yang berkembang daripada gambar 1, gambar 2, gambar 3 untuk menjadikan
karangan kita ini suatu karangan yang menarik. Tak apa, berdasarkan 3 karangan dan kembangan gambar seterusnya, iaitu gambar keempat, cikgu bantu kamu. Bagaimanakah cara kita untuk menulis karangan jenis autobiografi dan surat tidak rasmi? Pada yang pertama, karangan jenis autobiografi. Pak Cik Tan, penternak patin namanya. Tajuknya, Pak Cik Tan dan keluarganya tinggal di Kupang, Kedah. Kehidupan mereka agak sederhana. Melalui pendahuluan yang diberikan kepada kita itu, maka cikgu bantu kamu untuk membina satu karangan berdasarkan maklumat gambar 1, maklumat gambar 2, maklumat gambar 3 dan yang terakhirnya kembangan cerita tersebut berdasarkan pendahuluan yang diberikan kepada kita ini. Baiklah, bersama-sama cikgu kita baca bagaimanakah karangan jenis autobiografi berdasarkan maklumat yang dibekalkan kepada kita sebentar tadi menggunakan gambar dalam muka surat 169 buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Baiklah, bersama-sama cikgu. Ini adalah karangan jenis autobiografi dengan tajuk Ikan Patin Mengubah Hidup. Hidupku berdasarkan gambar yang diberikan kepada kita ini. Gambar 1, 2, 3 dan kembangan bagi gambar yang keempat. Okey, kita mulakan sekarang. Ini adalah karangan yang cikgu bantu untuk kamu. Agar kamu dapatlah memikirkan bagaimana hendak membuat karangan kamu sendiri berdasarkan maklumat gambar yang diberikan kepada kita melalui buku teks tersebut. Baik, kita baca sama-sama. Adakah kamu nampak tulisan yang cikgu merahkan ini? Ini adalah pendahuluan yang diberikan kepada kita seperti mana pendahuluan yang terdapat dalam buku teks. Kita baca juga. Pak Cik Tan dan keluarganya tinggal di kampung, tinggal di Kupang. Minta maaf cikgu ulang lagi sekali. Pak Cik Tan dan keluarganya tinggal di Kupang, Kedah. Kehidupan mereka agak sederhana. Pak Cik Tan mempunyai sebidang tanah berdekatan dengan rumahnya. Pak Cik Tan dibantu oleh anak perempuannya dengan memohon bantuan bagi memulakan penternakan ikan patin. Permohonan mereka berjaya. Pak Cik Tan mendapat bantuan dari pihak peladang. Yang mana yang ini adalah maklumat yang terdapat dalam gambar pertama tadi. Seterusnya, bantuan yang diperolehi oleh Pak Cik Tan berupa benih anak ikan patin. Bagi memulakan penternakan ikan patin tersebut, Pak Cik Tan mengupah beberapa orang pekerja untuk membina kolam. Itu bagi gambar maklumat yang kedua. Seterusnya, setelah kolam yang dibina tersebut siap, maka kolam itu diisi air dengan secukupnya. Anak-anak ikan patin pun dimasukkan ke dalam kolam tersebut. Anak-anak ikan patin itu diberikan makanan dengan baja ikan secukupnya. Setelah beberapa bulan, anak-anak ikan patin tersebut membesar. Pak Cik Tan dan pekerjanya mula menuai hasil dengan menangkap ikan patin yang telah cukup tempoh. Ini pula adalah maklumat yang terdapat dalam gambar yang ketiga. Seterusnya, manakala gambar keempat melalui buku teks itu tidak dinyatakan gambar, cuma kita secara kreatif menyambung kembangan menggunakan maklumat gambar 1, gambar 2, gambar 3, apakah perkara seterusnya yang terjadi.
Baik, untuk gambar yang keempat, kembangan cerita itu ialah hasil tangkapan ikan patin dari kolam tersebut telah dipasarkan oleh Pak Cik Tan ke bandar. Ramai penggemar ikan patin membeli ikan-ikan tersebut. Harga yang ditawarkan kepada pembeli juga amat berpatutan. Hasil daripada perusahaan kolam ikan patin yang diusahakan oleh Pak Cik Tan membuahkan hasil. Kehidupan Pak Cik Tan sekeluarga semakin senang. Ikan patin telah berjaya mengubah kehidupan Pak Cik Tan sekeluarga. Nah, itu adalah karangan jenis autobiografi berdasarkan tajuk Ikan Patin Mengubah Hidupku dengan berpandukan maklumat gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan ruang yang keempat ini kita mengembangkan karangan tersebut menggunakan idea kita yang kreatif. Itu adalah contoh pertama, iaitu menulis karangan jenis autobiografi. Manakala bagi surat tidak rasmi, kita juga diberikan ucapan pendahuluan. Kita baca dulu sama-sama. Menemui Atoy yang berada di Felda Sahabat Tawau, Sabah. Diharapkan saudara dan keluarga sentiasa sehat sejahtera. Saudara, saya menulis surat ini untuk bercerita tentang bapa saya, penternak ikan patin. Itu adalah pendahuluan surat kita yang diberikan kepada kita dan menggunakan maklumat gambar 1, gambar 2, gambar 3 ini kita akan kembangkan juga kepada gambar 4 dengan menulis surat kepada Atoy dalam format surat tidak rasmi. Marilah sama-sama kita tengok. Ini adalah kiriman surat tidak rasmi. Alamatnya Rumah Hijau, Kampung Kupang, 77650 Kedah, 20 November 2021. Yang ini alamatnya ini sudah pun cikgu sediakan, tetapi jika kamu ingin mengubah alamat diri kamu sendiri, silakan, tidak mengapa. Baiklah, seperti biasa, pendahuluan kata alu-aluan dalam surat ini cikgu warnakan dengan warna merah. Yang ini adalah pendahuluan yang telah pun diberikan kepada kita dalam buku teks tahun 6 ini. Kita baca juga. Menemui Atoy yang berada di Felda Sahabat Tawau, Sabah. Diharapkan saudara dan keluarga sentiasa sihat sejahtera. Saudara, saya menulis surat ini untuk bercerita tentang bapa saya, penternak ikan patin yang berjaya di kampung kami. Pada awal penternakan ikan patin tersebut banyak dugaan yang bapa saya hadapi. Nah, itu adalah sambungan yang telah pun cikgu berikan untuk kamu, cikgu bantu kamu untuk menjadikan pendahuluan yang diberikan kepada kita ini menjadi satu pendahuluan yang bermakna. Seterusnya, berdasarkan maklumat gambar 1, 2, 3, kita baca sama-sama karangan surat tidak rasmi yang telah cikgu sediakan untuk kamu. Kekurangan modal adalah salah satu masalahnya. Dengan bantuan kakak saya, bapa memohon benih anak ikan patin dari pejabat peladang yang berdekatan. Akhirnya, bapa berjaya mendapat bantuan berupa benih anak-anak ikan patin yang bermutu tinggi. Bapa saya mula mengupah beberapa orang pekerja untuk menggali kolam berdekatan dengan tempat tinggal kami. Kolam tersebut dibina bagi memulakan perusahaan ikan patin di kampung kami.
Di tepi dan sekeliling kolam tersebut juga dibersihkan dengan menjaga dan memotong rumput agar kolam tersebut kemas dan bersih. Setelah kolam itu berjaya dibina, anak-anak ikan patin pun dimasukkan ke dalam kolam yang telah dipenuhi air. Anak-anak ikan patin tersebut diberikan baja makanan yang berkhasiat dan mencukupi oleh ayah. Beberapa bulan kemudian, anak-anak ikan patin itu pun membesar dan boleh diambil. Ikan-ikan patin yang telah diambil dari kolam tersebut dipasarkan dan dijual oleh bapa di sekitar kampung dan bandar. Ramai penggemar ikan patin membeli ikan-ikan tersebut. Bapa saya juga menjual ikan-ikan patin tersebut dengan harga yang berpatutan. Hasil dari jualan ikan patin tersebut, dapatlah bapa membeli barang keperluan kami seharian. Kini kehidupan kami sekeluarga tidak susah lagi. Hasil kolam ikan patin bapa telah mengubah kehidupan kami. Saudara, sekian sahaja coretan yang dapat saya tulis buat kamu di Sabah. Harapan saya semoga kita dapat bertemu lagi pada coretan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam benar, Afifi. Nah, itu adalah surat kiriman tidak rasmi berdasarkan gambar. Okey, yang diberikan kepada kita. Gambar bermaklumat 1, bermaklumat 2, bermaklumat 3 dan gambar 4 kita kena kembangkan. Bagaimanakah akhirnya surat kiriman tidak rasmi tersebut? Baiklah, berdasarkan 2 karangan. Yang pertama, karangan jenis autobiografi. Dan yang kedua pula, karangan jenis surat tidak rasmi berdasarkan maklumat gambar yang diberikan kepada kita ini. Besar harapan cikgu, kamu dapat membina karangan kamu dengan bantuan contoh karangan yang telah pun cikgu berikan. Tetapi jika kamu ingin mengikut karangan yang telah pun cikgu bantu kamu ini, tidak mengapa. Kamu boleh tambah sedikit sahaja lagi dengan ayat kamu sendiri. Tulislah dengan tulisan yang kemas. Simpanlah tanda nokta di tempat yang betul. Dan belajarlah rajin-rajin kerana orang yang rajin pasti berjaya. Assalamualaikum. Salam